Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 3, The Justice, akan membentangkan skandal perekonomian bagi syarikat Kraft Heinz. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Amir Sabran, Alia Nazifah, saya sendiri Nurul Farah Ashikin, seterusnya Abdul Mustaqim dan Muhammad Akmal Syafiq. Kraft Heinz merupakan sebuah syarikat pengeluar makanan dan minuman multinasional yang dibentuk oleh penggabungan dari sebuah syarikat awam, Kraft Foods, dan menjadi milik syarikat swasta H.J. Heinz Corporation pada Julai 2015. Kraft Heinz berpusat di Chicago, Illinois dan Pittsburgh, Pennsylvania. Penggabungan Kraft Heinz membentuk satu strategi untuk menghapuskan lebihan kerja dan mengurangkan kos operasi. Sebagai sebahagian daripada strategi penggabungan mereka, Kraft Heinz mendedahkan kepada pelabur bahawa syarikat itu akan menyampaikan hasil penjimatan kos tertentu dalam keseluruhan syarikat, termasuklah di bahagian perolehan, iaitu antara pembelanjaan kos yang terbesar dalam syarikat. Jadi untuk melaksanakan strategi penjimatan kos ini, syarikat menetapkan sasaran prestasi untuk pekerja di bahagian perolehan untuk membuat rundingan dengan pembekal bagi merealisasikan strategi tersebut. Kraft Heinz merupakan sebuah syarikat F&B ketiga terbesar di Amerika Utara dan kelima terbesar di dunia dengan jualan tahunan melebihi $26 bilion, dan Kraft Heinz juga mempunyai kelas saham yang didaftarkan dengan SEC menurut Akta Pertukaran Seksyen 12B untuk berdagang di pasaran pilihan global Nasdaq, iaitu sebuah platform pertukaran saham dan perdagangan yang terletak di New York di bawah simbol KHC. Terdapat dua pegawai eksekutif yang terlibat dalam skandal Kraft Heinz. Pertama, Eduardo Palizon. Beliau merupakan Ketua Operasi dan Ketua Pegawai Operasi Global Kraft Heinz. Sepanjang tempoh 2016 hingga 2018, beliau berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa pendedahan Kraft Heinz yang ditugaskan untuk menyemak dan mengesahkan ketepatan dan kesempurnaan perfailan bagi sukuan dan tahunan syarikat. Sebelum bergabung dengan Kraft, beliau merupakan Ketua Operasi Global bagi syarikat terdahulu iaitu H.J. Heinz Corporation. Sekarang, beliau merupakan seorang Presiden Operasi kepada sebuah anak syarikat serantau bagi syarikat dagangan awam yang berbeza. Pegawai yang kedua iaitu Clark Hausman merupakan Ketua Pegawai Perolehan dan Ketua Perolehan Global Kraft Heinz. Hoffman telah meninggalkan syarikat pada Mei 2020. Sebelum bekerja dengan Kraft Heinz, beliau merupakan Ketua Perolehan Global bagi syarikat terdahulu juga iaitu H.J. Heinz Corporation. Beliau bertanggungjawab untuk menguruskan bahagian perolehan dan berperanan untuk meluluskan beberapa kontrak dengan pembekal. Assalamualaikum, saya Amir Sabran Mezul, bernombor metrik A18577 akan menerangkan tentang kronologi kes penyelundupan syarikat Kraft Heinz. Pada 2015, syarikat Kraft Food Group bergabung dengan syarikat Kraft Heinz bagi mengurangkan kos bahan dan membuat operasi lebih efisien. Seterusnya, pada tahun 2017, Klaus Hoffman, iaitu Ketua Pegawai Perolehan CPO, meluluskan semua kontrak iaitu Rebate Transaction, Clawback Transaction dan Price Phasing Transaction yang bertujuan untuk mengurangkan kos bahan dengan membayar barang-barang pembekal pada masa akan datang, menyebabkan KBDJ pada tahun semasa nilai pendapatan berkurang kerana tidak direkod pada tahun semasa. Ia juga sudah terang lagi bersuluh tidak mematuhi JAAP. Pada tahun berikutnya, syarikat telah mencatat keuntungan yang ketara di atas kertas. Disebabkan future contract pada tahun 2019, KBDJ telah meningkat dan keuntungan Kraft Heinz telah menyusul. Akhirnya pada 2020, SEC telah menyiasat kes penipuan ini dan diselesaikan di mahkamah. Sekian sahaja. Saya Alia Nazifah binti Yahya, nombor metrik A1683112 akan membincangkan fakta kes dan keputusan mahkamah. Kes ini melibatkan skim pengurusan perbelanjaan yang telah berlaku selama beberapa tahun oleh bahagian perolehan Kraft Heinz untuk mengurangkan kos barangan yang dijual secara tidak wajar dan untuk mencapai penjimatan kos. Salah laku pengurusan perbelanjaan telah dilakukan oleh pekerja bahagian perolehan Kraft Heinz dan melibatkan beberapa strategi yang digunakan untuk menyalah gambar sifat sebenar urus niaga. Hal ini telah mengakibatkan berlakunya kesilapan perakaunan dan salah nyata. Daripada 295 urus niaga yang akhirnya diperbetulkan Kraft Heinz berkaitan dengan penyataan semula,
hampir 59 adalah salah laku pengurusan perbelanjaan bahagian perolehan, termasuk jenis transaksi berikut adalah rebate transaction, clawback transaction dan price phasing transaction. Rebate transaction. Di dalam kes ini, kaki tangan bahagian perolehan Kraft Heinz bersetuju dengan komitmen tahun hadapan seperti lanjutan kontrak dan pembelian volume tahun hadapan sebagai pertukaran untuk diskaun penjimatan dan kredit oleh pembekal. Hal ini adalah rebate, tetapi menyalahgunakan penjimatan dalam dokumentasi kontrak yang menyatakan bahawa ia adalah untuk pembelian tahun lepas atau tahun yang sama yang dibuat oleh Kraft Heinz. Ini pula adalah rebate. Pada tahun 2017, pekerja bahagian perolehan merundingkan rebate sebanyak 2 juta US dollar kepada Kraft Heinz daripada pembekal gula sebagai pertukaran untuk lanjutan kontrak 3 tahun dan pembelian gula masa hadapan. Kemudian, perjanjian itu meminta Kraft Heinz memulangkan semula 2 juta US dollar kepada pembekal dalam bentuk bayaran harga gula yang lebih tinggi dalam tempoh 3 tahun. Oleh itu, perjanjian ini tidak menghasilkan sebarang penjimatan kos benar. Eksekutif perolehan dan Pelsol sepatutnya mengetahui struktur sebenar urus niaga tersebut, termasuk melalui pernyataan mereka dalam semakan prestasi bulanan di mana ia didedahkan sebanyak 2 juta US dollar itu terikat dengan lanjutan kontrak dan pembelian volume masa hadapan. Tetapi, Kraft Heinz merancang untuk mengiktiraf transaksi tersebut sebagai penjimatan kos penuh pada Ogos 2017. Transaksi yang seterusnya adalah clawback transaction. Clawback ialah perbuatan mendapatkan semula wang yang telah dibayar. Di dalam transaksi ini, kaki tangan bahagian perolehan Kraft Heinz telah bersetuju untuk mengambil bayaran pendahuluan tertakluk kepada pembayaran balik melalui kenaikan harga masa hadapan atau komitmen volume, tetapi merekodkan transaksi dengan cara yang mengaburkan kewajipan pembayaran balik. Pada tahun 2017 dan 2018, bahagian pemerolehan Kraft Heinz telah menandatangani perjanjian tambahan dengan pembekal yang memberikan Kraft Heinz bayaran pendahuluan yang diiktiraf lebih awal, walaupun ia terikat dengan komitmen masa hadapan dan membenarkan pembekal untuk clawback ratusan rebate pendahuluan yang dipersetujui. Dalam satu transaksi sedemikian, eksekutif perolehan telah dihantar pembentangan yang menggambarkan bahawa Kraft Heinz memperoleh pengurangan harga sebanyak 4 juta US dollar dan 7.5 juta US dollar dalam kecekapan lain sebagai pertukaran untuk melakukan kontrak baharu dalam tempoh 5 tahun untuk pembelian grade karbon baharu daripada pembekal. Dan pembekal boleh mengambil semula sebahagian jika mana-mana pelaksanaan ditangguhkan selepas 2018. Menurut pembentangan yang diberikan kepada eksekutif perolehan, pembekal boleh mendapatkan semula rebate melalui kenaikan harga pada pembelian Kraft Heinz pada tahun 2019. Transaksi yang terakhir ialah price phasing transaction. Dalam transaksi ini, pembekal bersetuju untuk mengurangkan harga mereka dalam tempoh tertentu sebagai pertukaran untuk mengimbangi kenaikan harga dalam tempoh akan datang. Tetapi sifat penuh transaksi ini tidak dimaklumkan oleh pekerja bahagian perolehan Kraft Heinz kepada pekerja kumpulan pegawai Kraft Heinz. Pada tahun 2017, Kraft Heinz telah mengurangkan kosnya secara tidak wajar sebanyak 600,000 US dollar pada suku sebelumnya melalui perjanjian berperingkat harga dengan pembekal gula. Walau bagaimanapun, urus niaga ini tidaklah menghasilkan penjimatan yang sebenar kerana ia memerlukan Kraft Heinz untuk menghantar semula jumlah yang sama kepada pembekal dalam bentuk harga yang lebih tinggi pada suku kemudian dalam tahun yang sama. Sehubungan dengan perjanjian ini, eksekutif perolehan menyedari bahawa pasukannya sedang mempertimbangkan strategi penetapan harga gula untuk menangani tekanan daripada Pelsol untuk mengecilkan jurang antara perbelanjaan yang diramalkan dan sebenar setakat ini dan meluluskan urus niaga tersebut. Eksekutif perolehan dan Pelsol menyemak pembentangan yang menekankan bahawa impak positif 600,000 US dollar kepada nyata untung dan rugi Kraft Heinz terikat dengan peningkatan harga gula. Begitu juga dengan draft pembentangan yang dikaji oleh eksekutif perolehan sebelum perjalanan yang dia dan Pelsol ambil untuk melawat pembekal menekankan bahawa perjanjian itu akan menggerakkan beberapa kesan negatif daripada suku pertama tahun 2017 melalui fasa harga. Seterusnya, saya akan menyatakan keputusan mahkamah. Kraft Heinz telah dikenakan untuk membayar penalti sivil sebanyak
2 juta US dollar. Paulson pula perlu membayar penalti dan faedah pra-penghakiman sebanyak 14,211 US dollar dan 31 sen dan membayar penalti sivil sebanyak 300,000 US dollar. Akhir sekali, Hoffman pula dikenakan membayar penalti sivil sebanyak 100,000 US dollar dan dia dihalang daripada berkhidmat sebagai pegawai atau pengarah syarikat awam selama 5 tahun. Nama saya Muhammad Syafiq bin Kamal, nombor matrik A167949. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai standard perkawanan yang terlibat dalam kes ini. Standard pertama ialah IFRS 7, iaitu pendedahan instrumen kewangan. IFRS 7 memerlukan syarikat untuk mendedahkan maklumat mengenai kepentingan instrumen kewangan terhadap entiti beserta risiko yang timbul daripada instrumen kewangan tersebut dari segi kualitatif dan kuantitatif. Dalam kes ini, Kraft Heinz sepatutnya mendedahkan liability dan tanggungan yang wujud bersama apabila mereka memasuki transaksi harga berfasa price phasing transaction bersama pembekal mereka. Seterusnya, standard perkawanan yang terlibat adalah IAS 18, pengiktirafan hasil. IAS 18 menyatakan bahawa hasil perlulah diiktiraf daripada penjualan barangan, pemberian perkhidmatan dan daripada faedah, royalty dan dividen. Hasil perlulah diukur pada nilai saksama balasan yang diterima atau belum diterima dan diiktiraf apabila syarat yang ditetapkan dipenuhi, bergantung pada jenis hasil tersebut. Kraft Heinz sepatutnya tidak boleh mengiktiraf keseluruhan diskaun yang mereka boleh melalui kontrak yang dimasuki bersama pembekal serta-merta kerana hanya sebahagian sahaja daripada diskaun tersebut telah dipenuhi pada masa itu. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan penganjaran dan kesimpulan. Okey, penganjaran yang pertama adalah mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan. Okey, untuk kes ini, mereka tidak mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan. Oleh itu, mereka dikenakan hukuman oleh SEC. Okey, seterusnya adalah membuat keputusan secara wajar dan relevan. Okey, Kraft Heinz ni dia tidak boleh mengekalkan ataupun tidak boleh mengiktiraf diskaun yang belum diperoleh dan tidak boleh mengekalkan kontrak yang palsu serta mengelirukan. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan memberi dan mendedahkan maklumat yang tepat. Okey, untuk kes ini mereka tidak mendedahkan maklumat yang tepat, bahkan mereka mengembar-gemburkan kos perkhidmatan yang dikatakan itu kepada pasaran. Dan seterusnya adalah mematuhi prosedur dan undang-undang. Okey, Kraft Heinz dan bekas eksekutifnya membuat perkhidmatan kos yang tidak mematuhi undang-undang. Okey, dan berikutnya adalah beretika dan profesional. Okey, contohnya Kraft Heinz dan bekas eksekutifnya didakwa terlibat dalam amalan pengurusan perbelanjaan yang tidak betul. Dan akhir sekali adalah Kraft Heinz ni dia melanggar GAP, iaitu Kraft Heinz telah melakukan skim pengurusan perbelanjaan jangka panjang yang telah melanggar GAP. Maka ia memang adalah satu kesalahan yang nyata dan tidak sepatutnya berlaku. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.